Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling hangat hari ini adalah berkaitan dengan pendedahan Rafizi. Sekali lagi Rafizi mendedahkan langkah sulit yang berlaku dalam PKR. Hari ini Rafizi sekali lagi mendedahkan ada tawaran diberikan kepada beliau dalam jawatan PKR. Ini memang hebat. Rafizi akhirnya menolak tawaran Nurul Izzah untuk jawatan timbalan Presiden PKR lantikan. Wah, adakah ini satu langkah baharu yang dicipta oleh kepimpinan PKR untuk coba meredahkan ledakan politik yang sedang berlaku dalam negara, khususnya dalam PKR. Menteri Ekonomi yang akan tamat perkhidmatannya, yaitu Rafizi Ramli, berpegang pada keputusannya untuk tidak menerima sebarang jawatan lantikan dalam PKR. Dia turut mendedahkan Nurul Izzah Anwar menawarkan jawatan timbalan Presiden kedua kepadanya. Nurul Izzah masa dia jumpa saya, dia cuba nak bawa cadangan kalau ada timbalan Presiden dilantik. Saya timbalan Presiden dilantik. Kalau Presiden dilantik pun saya tidak berminat, apatah lagi apa-apa jawatan. Kerana ia bukan soal jawatan, tetapi ia soal message dan juga perjuangan yang kita nak bawa, katanya seperti dipetik The Star hari ini. Rafizi yang telah tewas pada Nurul Izzah pada pemilihan timbalan Presiden PKR pada 23 Mei lalu. Saudara, apa pula pendapat anda semua tentang isu dan juga yang dibawakan pada hari ini? Patutkah Rafizi menolak gagasan itu ataupun langkah yang dibawa oleh Nurul Izzah yang didedahkan oleh Rafizi ini? Saudara, sebelum kita teruskan, saya nak kongsi dengan anda satu produk yang mengubah hidup saya. Produk ini Transfer Factor for Life. Saudara, kita sembuh daripada penyakit kerana kekuatan daya imun badan kita. Dan paling teruk sekali ialah kita kena penyakit kerana imun badan kita jadi lemah, imun badan kita jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi lemah dan imun badan jadi bodoh, semua jenis penyakit pun menyerang kita, lalu kita sakit. Jawapan kepada segala penyakit ialah kita kuatkan daya imun badan kita. Itulah fungsi yang digunakan oleh Transfer Factor produk ini. Menguatkan imun badan kita, memberikan imun badan kita lebih bijak. Jadi cepat beli produk ini kerana produk ini memberikan pulangan yang sangat berbaloi untuk anda semua. Baru sebentar tadi saja ada rakan saya yang telefon, beliau pernah kena gout, sekarang makan produk ini dan dia kata dia tak lagi bergantung pada ubat. Makan ubat boleh, tapi jangan bergantung kerana itu juga akan memudaratkan anda. Terus makan produk ini, hubungi nombor yang tertera. Oke, kita cerita tentang politik lah kan. Datuk Seri Rafizi Ramli telah menolak tawaran daripada Nurul Izzah Anwar untuk dilantik semula sebagai timbalan Presiden PKR selepas kekalahannya dalam pemilihan parti baru-baru ini. Beliau menegaskan bahawa keputusan tersebut bukan soal jawatan, tetapi berkaitan dengan prinsip dan mesej perjuangan yang ingin dibawanya. Rafizi turut menyatakan bahawa beliau tidak berminat untuk menerima sebarang jawatan lantikan dalam parti selepas kekalahannya dalam pemilihan tersebut. Beliau menekankan bahawa tindakan ini adalah untuk menghormati mandat yang diberikan oleh perwakilan parti dan untuk mengelakkan sebarang persepsi negatif terhadap integriti proses pemilihan. Keputusan Rafizi ini mencerminkan pendiriannya yang konsisten dalam menolak politik jawatan dan menekankan kepentingan prinsip serta integriti dalam perjuangan politik. Saudara-saudara sekalian, apa pula pandangan anda semua? Adakah Rafizi akan terus bangkit ataupun beliau akan terus berehat? Adakah Rafizi akan bangun dengan reformasi 3.0 bersama NGO anak muda, ataupun akan melancar kempen pemulihan nasional berasaskan idea bukan parti, ataupun akan bertanding semula untuk jawatan tapi sebagai calon rakyat? Saudara-saudara sekalian, ini memang satu perkara yang paling hebat. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, menjadi persoalan besar hari ini ialah, adakah kemungkinan Rafizi akan dipecat PKR? Kemungkinan-kemungkinan seperti itu memang boleh berlaku kerana politik ini
adalah kemungkinan. Semuanya tentang persepsi dan semuanya tentang seni, bagaimana nak mencatur kemungkinan. Tiada yang boleh diragui dan tiada yang boleh ditolak, dinafikan 100%. Baiklah, bolehkah Rafizi Ramli dipecat PKR? Atau adakah kemungkinan beliau dipecat? Hal ini kerana ada netizen dalam ruangan komen menyatakan sebenarnya Rafizi sudah melanggar beberapa peraturan ataupun beberapa prinsip disiplin dalam PKR. Antaranya, dalam hiruk baru-baru ini, Rafizi begitu lantang sehingga kata Anwar juga dia mengakui ada sedikit keterlanjuran dalam kempen hiruk ataupun dalam kempen pemilihan PKR termasuk pemilihan timbalan presiden PKR. Kedapatan ataupun ketahuan di sana, Rafizi lantang menyuarakan beberapa kelompangan dan kelemahan yang berlaku dalam PKR. Jadi mungkinkah itu akan menyebabkan PKR akan memecat Rafizi? Sebelum kita teruskan, saya bacakan kepada anda, wajarkah PKR memecat Rafizi? Kalau anda setuju PKR pecat Rafizi, apa pula sebabnya? Ataupun sebaliknya, apakah Anwar lah yang patut mengundur diri? Itu pun anda yang boleh komen. Tapi pada itu, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang mengubah kualiti hidup saya dan keluarga saya. Ini produk For Life Transfer Factor. Secara ringkasnya, produk ini meningkatkan daya imun badan kita. Dia mendidik daya imun badan kita menjadi pintar. Kita kena penyakit kerana masalah imun kita yang lemah, masalah imun kita yang jadi bodoh. Tapi kita jadi sembuh juga kerana imun badan kita yang menjadi kuat dan menjadi bijaksana. Di luar sana ada pelbagai jenis penyakit. Imun badan kitalah yang memberikan kekuatan perlindungan kepada kita. Bukan ubat sahaja yang menyembuhkan kita, tetapi daya imun badan kita yang merupakan anugerah semula jadi daripada Tuhan Yang Maha Esa, itulah yang menyembuhkan kita semua. Jadi cepat dapatkan produk ini, hubungi saya di nombor yang tertera, dan baru sebentar tadi ada satu testimoni yang luar biasa daripada seorang sahabat. Beliau bercerita bagaimana susahnya beliau menunaikan solat kerana masalah tinggi darah dan gout. Gout begitu sakit, begitu perit. Tapi dengan menggunakan produk ini, meningkatkan daya imunnya, hari ini beliau kini dapat menunaikan solat dengan begitu baik. Bagaimana dengan anda? Nak tunggu lagi, terpulang pada anda. Baik, kita nak cerita sekarang. Walaupun terdapat laporan mengenai aduan terhadap Rafizi kerana menerbitkan panduan mengundi semasa pemilihan parti, tiada tindakan disiplin yang diambil terhadapnya setakat ini. Adakah wajar PKR memecat Rafizi? Secara prinsip, tindakan memecat Rafizi tidak wajar kerana pertama, tiada pelanggaran serius yang dilakukan oleh Rafizi. Tiada bukti kukuh menunjukkan Rafizi melanggar perlembagaan parti atau menjejaskan integriti PKR secara terbuka. Yang kedua, perbezaan pendapat adalah sebahagian daripada demokrasi. Rafizi dikenali sebagai tokoh reformasi yang lantang dan perbezaan pandangan dalam parti adalah perkara biasa dalam sistem demokrasi. Sokongan akar umbi, walaupun beliau tewas dalam pemilihan, Rafizi masih mempunyai sokongan daripada sebahagian ahli dan penyokong parti yang menghargai perjuangannya dalam membawa agenda reformasi. Kepentingan kestabilan parti memecat tokoh berprofil tinggi seperti Rafizi boleh menyebabkan perpecahan dalam parti dan menjejaskan imej PKR sebagai parti dan menghargai kebebasan bersuara dan demokrasi dalaman. Sebaliknya, PKR boleh mengambil pendekatan untuk merapatkan jurang perbezaan pandangan dan menggalakkan dialog konstruktif dalam kalangan pemimpin dan ahli parti. Ini selaras dengan semangat reformasi yang menjadi asas penubuhan PKR. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Apa jadi jika Rafizi Ramli keluar daripada PKR? Itu persoalan besar yang orang tanya dan lontarkan kepada saya. Berikut ialah beberapa faktor ataupun beberapa perkara yang akan terjadi sekiranya Rafizi Ramli keluar daripada PKR. Tentunya dalam politik semua boleh berlaku. Apa saja boleh terjadi. Politik ialah satu seni yang tak boleh diramal sama sekali. Lebih mudah meramal keadaan cuaca daripada keadaan politik. Kemarin jadi kawan, hari ini jadi lawan. Begitulah politik. Hari ini, jika Rafizi keluar daripada PKR, ia boleh memberi impak besar dalam politik Malaysia, khususnya kepada PKR dan Pakatan Harapan PH. Berikut beberapa kemungkinan yang boleh berlaku. Hal yang pertama yang boleh berlaku ialah kehilangan pemimpin kuat PKR. Seperti yang kita ketahui, Rafizi adalah salah satu tokoh utama dalam PKR. Kehilangan beliau boleh melemahkan parti tersebut, kerana beliau mempunyai pengaruh yang besar dalam kalangan pengundi muda dan ahli-ahli parti. Sekarang saja pun sudah kita boleh perhatikan dan sudah kita boleh tahu betapa ramainya yang mempengaruhi ataupun terpengaruh dengan keadaan politik khususnya dalam PKR melibatkan Rafizi Ramli. Sudah tentu semua orang akan tertanya-tanya, beranikah Rafizi keluar daripada PKR? Saudara, sebelum saya teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang terbaik yang ada dalam hidup saya. Inilah yang telah mengubah hidup saya untuk menjadi sehat dan kuat. Produk ini, produk Transufactor daripada For Life, dan ianya bukan obat. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena masalah lemah imun badan. Imun badan yang bodoh juga menjadi punca kita berpenyakit. Tetapi jawapan kepada penyakit kita ialah apabila imun badan kita dikuatkan, apabila imun badan kita dibijakkan. Caranya mudah, makan produk ini. Produk ini memberikan imun badan kita jadi kuat dan menjadi pintar semula. Dengan pintarnya imun badan kita akan sembuh daripada penyakit. Ramai orang yang tanya, apa penyakit yang telah sembuh? Ada sebentar tadi saja daripada Kedah, seorang customer saya baru sahaja memberitahu beliau sudah sembuh daripada penyakit kencing manis. Bukan produk ini, tetapi imun badan yang kuat menyembuhkan kita semua. Cepat beli dan ambil nombor telefon yang ada tertera ini. Telepon dan hubungi saya dengan segera. Baiklah, kita cerita tentang politik pula. Apabila berlaku, kalau Rafizi Ramli keluar daripada PKR, ini juga akan menyebabkan krisis dalaman PKR. Kalau Rafizi boleh menyebabkan ketegangan, keluar Rafizi boleh menyebabkan ketegangan dalam PKR, terutama di kalangan penyokongnya. Mungkin ada perpecahan dalam parti atau beberapa ahli parti yang memilih untuk mengikutinya. Ketiga, impak yang besar dan impak yang sangat dahsyat bakal berlaku kepada Pakatan Harapan. Rafizi adalah salah satu penceramah utama dalam Pakatan Harapan PH, dan jika beliau keluar, ia mungkin memberi kesan kepada kestabilan gabungan ini. Rafizi juga memainkan peranan penting dalam strategi komunikasi PH. Jadi, kehilangan beliau boleh memberi kesan kepada image PH, terutamanya di kalangan pengundi muda dan penyokong muda. Keempat, pembentukan parti baru. Kesan keluarnya Rafizi daripada PKR akan membawa kepada pembentukan parti baru. Jika Rafizi keluar, kemungkinan beliau akan menubuhkan parti baru atau menyertai parti lain. Ini boleh mencipta persaingan baru dalam lanskap politik Malaysia. Dan beliau mungkin cuba untuk menarik pengundi yang kecewa dengan PKR atau PH. Yang kelima, akan berlaku perubahan dinamika politik. Keputusan Rafizi Ramli keluar PKR juga boleh memberi peluang kepada parti-parti lain seperti Perikatan Nasional PN atau Barisan Nasional BN untuk mengambil kesempatan. Mereka mungkin cuba menarik sokongan dari penyokong Rafizi dan menggemblengkan lebih banyak sokongan untuk parti mereka. Secara keseluruhannya, saudara-saudara sekalian, Rafizi keluar parti PKR akan memberi kesan besar kepada politik Malaysia. Tetapi implikasinya akan bergantung kepada
bagaimana beliau menguruskan peralihan dan apakah langkah politik yang akan diambilnya selepas ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apakah Anda juga berpendapat bahwa Rafizi Ramli akan mengumumkan keluar parti tidak lama lagi? Beranikah dia atau apakah itu memberikan keuntungan kepada beliau? Tinggalkan komen Anda.